Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi. Salam hari Sabtu. Coach bersama dengan page follower page Coach Alan Asriah ya. Seperti biasa kita ke udara lagi. Jadi biar coach nak share dekat grup dulu ya. Bismillah. Okay. How are you everyone? Macam mana pagi ni? Macam mana minggu ni? Semoga minggu ini akan menjadi lebih baik lagi daripada minggu-minggu selepas. Ya. Okey. Dan hari ni coach nak share sedikit mengenai 6 sifat orang berjaya. Dan suara dah ada dah. 6 sifat orang yang berjaya. Tak kiralah berjaya macam mana kan. Sebenarnya bukan semua orang berjaya kan, betul tak? Ataupun bukan semua orang berjaya dalam beberapa hal. Tambah turun berat badan. Dalam 15 tahun coach membantu orang nak turun berat badan ni, kejayaan seseorang itu bukannya disebabkan formula dia ke atau keserasian dia ke, tetapi dia sendiri yang akan menonjolkan ataupun ada behavior, ada sifat yang ada pada dia yang mana dia menampakkan dia orang yang berjaya. Jadi ini adalah sifat-sifat dia. Okay, mungkin you all dah pernah biasa dengar, tapi it's a refreshment. Dan ini adalah satu perkara yang coach memang betul-betul amati, observe. Dan bila coach lalui sendiri pun, kehidupan coach sendiri pun kita tengok. Bukan nak kata nak puji diri sendiri yang kita ni berjaya ke apa semua, tapi dalam tahap yang tertentu Allah SWT mengurniakan kejayaan kepada kami. Alhamdulillah, ini semua adalah kurniaan Allah SWT. Tapi dalam masa yang sama coach pun menilaikan apa yang jalan-jalan orang yang berjaya ni. Alright, so sebelum tu kita bagi salam. Assalamualaikum semua. Dari manakah anda? Siapakah anda? Supaya kita boleh memulakan kelas kita ni dengan keadaan yang lebih harmoni. Okay, right. Bukan senang nak dapatkan viewer dalam Facebook sekarang ni. Wallahu alam kenapa Facebook, tapi kita berusaha sajalah. Ini adalah antara sifat orang yang berjaya, dan berusaha keep on just doing it. Kadang-kadang terasa juga macam apa Facebook ni ada ke orang nak tengok lagi dalam Facebook ni. Tapi ini saja yang ada pada coach tak ada. Lain kat TikTok tak ada dalam Instagram pun tak ada. This is the only place yang coach boleh sampaikan apa pengalaman sendiri. Terpulang kepada you all semua untuk mengambil pengalaman ini, sama ada boleh bawa manfaatkan tidak ke, it's up to you all semua ya. Alright, so okay, let's start with sifat orang yang berjaya. Now, yes, sifat orang yang berjaya. Ya, waalaikumsalam Dayang. Now, number 1, sifat orang yang, thank you Dayang. Okay, thank you Dayang Fahzia. Number 1, sifat orang yang berjaya yang perlu dia miliki ialah ini dia. Excited. Tidak ada orang yang berjaya kalau dia tak excited. Walaupun dia bukannya huha, dia bukannya macam menyanyi-nyanyi ke, menjerit-jerit ataupun menari-nari ke. Tak, tetapi dalam hati dia tu, dia ada sifat excitement dia untuk belajar benda baru, untuk melalui benda baru, proses yang baru. Everything is excitement. Now, excited ni is very, very important. Dia mengeluarkan hormon. Coach ni bukanlah expert dari segi hormon dan sebagainya, tetapi yes, dia mengeluarkan satu jenis hormon yang menyebabkan kita lebih peka dengan keadaan. Kita lebih mudah menyerap, belajar, dan kita lebih mudah berubah. That's why very important ada sifat excitement ni.
Kita tak boleh kata macam, ya aku join program turun berat badan. Yalah, itulah aku join je, tapi tak tahulah macam mana. This is not exciting. Bagi orang yang buat business pun sama juga. I'm joining this business. I want to do this business. I'm very excited. I am looking forward for something very new. Ini cakap macam tak ada excitement langsung. Macam what's happening? Are you excited or not? Jadi this is one of the most important aspect di dalam kita nak berjaya. We cannot become berjaya kalau kita tak excited. Excitement, something new, excitement that we are going to face something different. Of all kita punya life sebelum ni, kita dah macam ni, life kita have been no change, tak ada perubahan kehidupan, tak ada sesuatu, and then suddenly kita dapat benda baru, kita nak belajar benda baru, kita excited, kita nak dapatkan satu kehidupan yang baru, kita nak turun berat badan, tak boleh imagine, aku kalau saya turun 10 kilo macam mana, so excited, kan? Excitement is important di dalam memulakan sesuatu. Kalau kita buka pintu saja, muram je kalau kita buka pintu kan. Buka pintu, bilik pun macam warna pun semacam kan. Masamnya, panas dia, lembabnya. Macam kita nak masuk rumah tu pun dah jadi macam macam tu lah. Tapi kalau kita buka pintu satu rumah tu, kita nampak keceriaan rumah tu kan. Kita nampak macam wangi dia, kita rasa macam nyamannya udaranya. Macam mana kita punya persepsi lepas tu rumah tu, mesti kita nak tengok macam mana bilik dia, macam mana ni, macam mana macam excitement dia akan menarik kita masuk lebih mendalam lagi dalam bentuk yang lebih positif. So bila you buat sesuatu, janganlah be excited. Benda ni bukannya, of course benda ni bukan boleh dibuat buat saja, tetapi it comes from you. That's why kalau you betul-betul nak berjaya, there is an element of excitement yang keluar daripada diri you. If you don't have excitement, then you takkan pesu lagi. You tak ada motivation nak go ahead. Okay, langkah seterusnya tak ada. You will just like macam tengoklah. Kalau orang nak turun berat badan, masuk coaching program kita, dia macam tak bagi respon. Tapi ada juga orang yang tak bagi respon tapi dia excited dari dalam. Ada. So kita tak boleh judge. Macam coach memang tak boleh judge, because dari luar kita tak nampak. Tapi you yourself yang kena ada that kind of element of excitement tu. Okay, are you excited? Am I excited? What makes me excited? Excited untuk dapatkan result. Excited because I want to learn something new. I'm learning something new. That's excitement. Okay, Nur Farish, thank you very much, Nur Fashish. Dari Sarawak. Masya Allah. So, are you excited semua? Are you excited? Very important, ya. Okay, bagi coach pun sama juga. Bila coach nak menyampaikan, dia pun kena excited pun juga. Kalau coach pun tak berapa excited, tahulah kan. Jadi, okay, next. Okay, next point, okay. So, are you getting the first point? Okay, excitement, ya. Right. Number 2, lepas kita excited, kita dah ada energy, kita akan, ini adalah sifat orang yang berjaya. Yang kedua ialah mereka rajin belajar, okay. Mereka tidak akan stop belajar. Rajin. Okay. Of course, bila kita nak buat satu benda baru, dah lah namanya benda baru, kita kena belajar. So, berapa banyak masa yang kita nak spend untuk belajar? A lot. Banyak masa. Saya tak ada masa belajar lah, coach. So, what are you talking about? Do you want to be successful or not? Tengok macam mana kita nak dapatkan SPM kita saja. Berapa banyak masa kita kena belajar untuk dapatkan SPM. Siapa yang melalui degree, berapa banyak yang you kena belajar untuk dapatkan degree. Berapa banyak masa you spend. Kan? Sekarang kita nak kata kita nak berjaya, tak payah belajar. Dulu kat universiti sudah cukup belajar, tak payah dah belajar. Apa-apa yang ke depan ni tak payah belajar. Aku dah tahu semua, aku dah tahu. Baguslah. Bagus, kan?
Itu adalah sifat berjaya tu. Bagi coach, orang yang continue belajar. Kadang-kadang 4 tahun dia tak nampak pun apa-apa kejayaan yang dia buat. Tak nampak result. Result tu tak nampak. Tapi they keep on learning, they keep on learning, they keep on learning, they keep on learning, they keep on learning. And dia buat, dia keep learning, dia try, dia learn, and they learn, they learn. InsyaAllah satu hari dia akan berjaya. Ramai orang bila tak nampak result, dia tanam pokok durian, dia tak nampak durian tu. Dalam masa 1 bulan dia tanam durian, dia tak nampak durian tu. Dia dah rasa give up. Sebab dia ni nak sangat tengok result. Tapi dia tak nak belajar. Dia tak nak proses tu. Dia tak nak go through the process. Dia diam-diam je, komplain, mengayah, kan? Mengeluh. No, stop that. Masa yang Allah bagi kepada kita ni, kita perlu isikan dengan perkara-perkara yang membina. Excitement membuatkan kita terdorong untuk masuk ke dalam. That's excitement. Tetapi lepas tu, daripada dalam tu, apa yang you kena buat? You kena belajar. Macam mana turun berat badan? Belajar. Macam mana ni belajar? That's why dalam coaching program kita banyak kepada memberikan you ilmu supaya you sedar. Oh, rupanya kena buat macam ni. Oh, rupanya ni. Aku daripada dulu tak tahu. Ini rupanya. Dalam bisnes pun sama juga. Buku banyak, perniagaan. Macam mana sport sales. Siapa yang buat MLM pun, macam mana buat MLM, banyak buku. Jangan harap excitement saya, tak boleh. Okay, you have to learn, you have to spend a lot of time learning. This is very important. Kalau kita tengok kenapa Al-Quran itu diturunkan, mukjizat Nabi SAW yang berada sampai sekarang ialah Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah berbentuk ilmu. Dan macam mana kita nak amalkan Al-Quran ni? Ialah dengan kita selalu membaca. Walaupun kata, saya dah baca lah Al-Quran ni, sama je. No, tak sama. Ilmu dia sangat-sangat luar biasa. Satu ayat kita baca hari ini, maksudnya macam ni, hari ni dalam kepala kita. Besok lusa kita baca ayat yang sama, kita nampak, aku tak nampak rupanya maksud dia ni, rupanya maksud dia lain lagi. Itu mukjizat Allah Ta'ala. Jadi Allah sebut, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan? Turun yang ayat yang Nabi SAW dia first yang dia disuruh oleh malaikat yang direkod dalam Al-Quran ialah Iqra', baca. Jadi kalau kita nampak sifat Allah jadikan kita, Allah create kita, dan Allah tahu apa yang baik untuk kita untuk build up ialah itu dia, Iqra', baca, belajar. Jadi kebanyakan orang bila nak buat sesuatu benda tu, dia tak belajar. Dia hanya buat, dia terus turun padang, dia buat. Turun padang, dia terus buat. Dia buat salah. Dia buat tak betul. Dia buat tak dapat result. Tapi dia tak belajar. Dia buat je. Dia buat amalan tanpa ilmu. Apa jadi? Tak ada result. Bila tak ada result, apa jadi? Give up. Motivation jatuh. Terus kata, oh ini tak jadi, ini tak jadi, ini tak jadi, ini tak jadi. Semua dah tak jadi. Engkau seorang yang jadi. Mana? Kau seorang pun tak jadi juga. Tak jadi. Semua tak jadi. Pasal apa? Tak nak ada sifat belajar tadi. So, very important. Are you getting something? Hopefully ya. Ini apa yang coach share ni adalah satu benda yang pengalaman coach sendiri tahu. Kalau orang mungkin dia kena bayar banyak juga ni untuk dapatkan poin-poin seperti ini. Tapi insyaAllah coach share. Give it to you. Terpulang kepada you all nak take it free atau tidak. Itu antara sifat-sifat berjaya juga. Sama ada seorang itu inspired ke tidak. Are you inspired to build untuk belajar benda-benda macam ni? Alright. So, coach buka kepada soalan ya. Teruskan siapa yang ada masalah dalam kehidupan. Bukanlah masalah kehidupan yang meruncing kan. Itu kena cari pakar. Tapi sikit-sikit lah dalam journey you nak mencari kejayaan. Okay, dalam jadi you cari kejayaan tak semestinya turun berat badan, tapi apa-apa dalam bisnes ke apa ke, you can ask me and insyaAllah I will berusaha untuk jawab soalan-soalan tu ya. Now number 3, coach akan pergi nombor 3. This is very important. Ramai orang ni ialah hypocrite. Janganlah terasa, tapi coach memang cakap ramai orang hypocrite sebenarnya. Hypocrite terhadap diri dia sendiri. Dia kata dia nak berjaya. Dia kata dia nak menjadi orang yang berjaya, jutawan ataupun nak turun berat badan. Dia kata dia excited kan, tetapi
Kalau kita tengok kan Allah SWT wa amilus solihat, wa amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman, satu beriman maknanya dia percaya. Tetapi lepas tu kenapa dia gandingkan dengan amal? Amanu wa amilus solihat, beramal dan beramal. Beriman dan beramal. Yang ini ni amal dia apa ni? Meluangkan masa yang cukup untuk you berjaya. You cakap you nak berjaya, you cakap you nak turun berat badan, tetapi tak, masa yang you spend untuk sediakan makanan sihat tak ada. Masa yang you spend untuk belajar ilmu-ilmu tentang turun berat badan tak ada. Selalu komplain, coach saya tak ada masa, saya tak ada masa nak dengar coach punya live, saya tak ada masa dengar coach punya voice note dalam coaching program, saya tak ada masa nak baca coaching program, saya tak ada masa. You complain about no masa, tapi you nak berjaya, kau rasa macam mana? Ni pagi sentap ni sikit. Jadi bukan apa, kerana kita rasa nak berjaya, tapi kita tak ada luangkan masa. Macam coach ni cakap lah, okay, coach terus terang cakap, coach baru ni belajar TikTok, okay? Sebelum ni pun dah cakap dah, belajar TikTok, dah berguru dah apa, okay. Tetapi bila tengok masa yang perlu untuk buat TikTok ni, subhanallah. Kena buat video 2 kali sehari. Coach tahu memang coach tak ada masa nak buat, dan coach memang bukan nak kata give up, tetapi KIV dulu TikTok, tak nak dululah. Sebab coach tahu masa. Jadi kita dah decide dah. Saya decide tak mau pursue dulu dekat TikTok tu, saya tahu. Tapi kalau orang tu kata, ya aku nak berjaya dalam TikTok, aku nak berjaya dalam ini, aku nak berjaya dalam tu, tapi dia tak keluarkan video 2 kali sehari. Dia tak keluar, dia tak komen, dia tak buat apa yang sepatutnya dia buat. Macam mana? Okay. Jadi setiap keputusan result kehidupan kita ni adalah antaranya terhasil daripada masa yang kita spend. Jadi berapa banyak masa yang you spend untuk berjaya tu, it is very important. Berapa banyak yang you spend untuk belajar, berapa banyak yang you spend untuk membuat tu maksudnya mengamalkan. Katalah dari segi turun berat badan, you kena sediakan makanan sihat. Okay, you kena exercise, you kena jadualkan you punya masa, you kena make sure you makan pagi pukul 10, pukul 12, pukul 4, you kena make sure you makan. Itu semua amalan. Coach saya tak ada masa nak makan, hari ni sibuk sangat, meeting sampai ke petang, saya tak ada masa tadi. Jadi kau cakap nak berjaya, tetapi amalan-amalan yang membawa kepada kejayaan tu you cakap you tak ada masa. So hipokrit itu. Bukan hipokrit dari segi agama, tapi hipokrit dengan diri sendiri. Aku kata aku nak berjaya, tapi aku tak buat. Cuba fikir, kan? Itu sifat-sifat hipokrit lah, kan? Jadi you kena tanya diri you, aku ni betul-betul ke nak berjaya? Sometimes orang yang nak berjaya ni ialah dia kena honest, dia kena jujur, dia kena ikhlas. Hati dia ikhlas, bukan saja nak tunjuk-tunjuk kepada orang, aku nak berjaya, aku nak turun berat badan. Bukan. It is not like showing to people. Showing to people tu mungkin ada kebaikan dia supaya kita rasa lebih committed, tetapi you have to be honest with yourself, jujur dengan diri sendiri. You kena korek dalam hati ni. Bedah, kata cerita Piramli, bedah dada, operate hati. Macam mana? Operate dah bedah. Kan? You got to look into yourself. Are you really honest that you want to become successful? Itulah cakap, boleh jadi hipokrit. Coach tak mau sebut nama munafik, sebab munafik ni dalam Al-Quran disebut paling teruk sekali punya manusia. Kita ambil ungkapan English, hypocrite. Okay, are you being hypocrite about to yourself pada diri anda sendiri, ataupun adakah anda jujur? You kena duduk diam-diam fikir, aku ni cakap aku nak berjaya, tapi berapa banyak masa yang aku spend? Nombor 1 tadi untuk belajar. That's number 1. Sebab Al-Quran pun dah turun, Iqra. Nombor 1. Kan? Amalan tu, yes, betul. Tapi sebelum kita beramal, kita kena belajar dulu. Nanti kita buat benda yang salah.
Kita buat benda yang salah, lebih teruk lagi. Okay? Jadi banyak dah orang-orang sebelum ini dah berjaya, belajar dari mereka yang dah berjaya. Jangan diam-diam, aku nak berjaya pergi buat salah, buat salah. Lama-lama give up. Okay? You have to spend time to learn. You have to spend time to do. Okay? Bukan saja learning. Ada orang tu dia belajar je tapi buat tak. Itu pun satu hal juga. Bagus duduk kat library. Library tu banyak buku. Belajar je lah. Belajar je tapi buat tak. Kerana ada orang kan, dia buat degree. Lepas dia buat degree, dia nak buat master. Lepas dia buat master, dia buat PhD. Bukan apa, bagus. Tetapi kadang-kadang, cuba tengok tujuan buat master, buat degree tu apa. Coach pernah tanya orang-orang macam ni. Kan? Tujuan tu apa? Maknanya, dia takut nak, bukan semua. Tetapi ini yang kena check diri sendiri. Adakah dia takut untuk berhadapan dengan dunia sebenar sehingga dia lebih selesa belajar sampai dapat PhD, sambil itu dia tak tahu langsung dunia sebenar tu macam mana rupanya. Sebab bila kita bekerja, kita akan berhadapan dengan dunia sebenar. Jadi kadang-kadang kita takut nak berhadapan dengan dunia sebenar, kita baik kita belajar sampai dapat PhD. Inilah masalah universiti kadang-kadang, kalau mengeluarkan sampai PhD, sampai orang tu langsung tidak pernah beramal pun dengan amalan-amalan yang dia belajar tu. Jadi dia menghasilkan cendekiawan yang mungkin belum praktis, tapi lepas tu bila dia dah dapat PhD tu baru dia melalui keadaan sebenarnya. Okay, bagi kita as a businessman, okay, business is something to do with result. We have to create result. We have to do something untuk dapatkan result. Are you okay semua? Dengan 4 orang je dia kata, no problem. Coach akan cakap saja. Siapa yang nak dapat manfaat, insyaAllah dapat manfaat. Okay? Siapa yang still around dengan Coach hari pagi ni? Coach ni tengok. Coach berapi-api cakap kan? Okay, luangkan masa. Apa lagi? Yang seterusnya, keempat. Okay, keempat ialah never give up. This is antara sifat orang berjaya. Okay kan? Okay, Dayang. Antara sifat orang berjaya, dia just keep on doing. Dia rasa dia berhadapan dengan masalah pun dia buat juga. Dia tak give up. Berapa banyak coach dah 15 tahun buat ni, berapa banyak coach fail. Rejection after rejection. Okay? Tapi terus juga pesu. Orang kata persist. Persistent ni apa tahu? Apa maksud persistent? Persistent ni ialah terus melakukan walaupun berhadapan dengan cabaran. Just keep on doing despite facing challenges, despite facing failure in front of you. You just keep on doing. Ramai orang cakap macam bila dia buat tu dia rasa macam tak ada result. Bila tak ada result dia rasa macam tak payahlah, tak boleh. Padahal dia baru masuk fasa belajar je. Dah nak macam durian tadi lah. Tanam pokok durian 6 bulan dah nak tengok durian. Okey, tak ada durian, tak ada buah pun 6 bulan dah. 6 bulan dah aku tunggu. Buah durian pun tak keluar lagi. Tebang je lah pokok ni, tak guna punya pokok. Itu sifat orang give up. Dia tak ada ilmu, kan? Dia tak ada ilmu, dia buat tanpa ilmu. Sebab dia tak ada ilmu, sebab dia tak tahu durian tu perlu 6 tahun untuk berbuah. Tapi dia tak ada ilmu, dia ingat 6 bulan dah boleh buah. Lepas tu dia potong. Jadi sama juga. Tapi kalau kita ada guru, kita ada coach, mungkin guru tu akan cakap, durian ni 5 tahun, 6 tahun baru berbuah. You kena sabar. Tapi dalam masa yang sama, you kena baja dia, you kena siram, you kena cantas rumput-rumput di bawah, you kena sediakan dia dalam keadaan yang subur. Dalam bisnes kita macam tu juga. Dalam turun berat badan macam tu juga. Kadang-kadang orang ni terlampau gelojoh nak tengok result. Lepas tu tak dapat result, tak best lah, tak dapat turun lah. Masa tak spend, belajar tak buat, excitement tak ada, give up ada. Nampak tak? Kan? So it's very very important, never give up despite you merasa melalui failure, small failure. Bila buat ni tak jadi, bila buat ni tak jadi. Tapi you tahu, you nampak ada orang tu, kalau dia buat, kenapa dia buat berjaya? Kenapa aku buat tak berjaya? So you balik pada you punya point tadi. You excited.
Are you rajin belajar ke tidak? Are you meluangkan masa ke tidak? Yes. Dia berjaya tak? Berjaya. Yes. Semua yes. Checklist. Yes. Okay. Don't give up. Teruskan saja. Because it is proven to be successful. If you follow this way, you will become successful. Tapi ramai orang bila tak dapat, down. Layanlah sifat down tu. Kalau you layan sifat down tu, siapa yang mendapat dia punya kesan? You sendiri. Tak ada orang lain. Aku down, semua orang akan rugi. Tak ada. You sendiri yang rugi. Habis kenapa nak layan sangat down tu? Kenapa orang tu boleh berjaya? Tengok orang tu. Kenapa dia berjaya? Kenapa dia turun 30 kilo boleh, 40 kilo boleh? Yang kau nak down tu apa hal? Macam mana? Sebab tak ada ilmu. Tak ada coach, tak ada excitement. Layan negativity tu. Layan. Inilah antara sifat-sifat orang yang tak berjaya. Okay. So the next one, number 5 is sentiasa mencari solution. Bukannya asyik komplain. Saya ni tak saya kena jaga ni lah, saya kena ni lah, saya kena ni lah, saya kena. Yang kau nak berjaya ke tidak? Apa yang aku boleh buat? Apa yang coach boleh buat kat kau? Kau cakap kau sibuk, stres lah, inilah, itulah, inilah. Yelah, macamlah orang lain tu tak ada masalah juga. Macamlah orang yang berjaya tu semua red carpet saja. Orang yang berjaya tu kau tak tahu masalah dia. Kau tak tahu apa yang dia lalui. Tapi dia orang yang never give up. Orang yang sentiasa mencari solution kepada masalah ni. Okay, kalau dia stres dengan segi kerja dia, banyak sangat kerja. Okay, antara solution ni ialah pindah kerja. That's one solution. Pindah kerja, coach. Macam mana nanti gaji macam mana? Kau dah cuba ke tidak? Are you going to put yourself in a situation where there is no solution, and then you duduk situ, you diam-diam saja, you tahu tak ada solution, tapi you duduk diam-diam terperangkap dalam keadaan macam tu? Majikan paling sukalah kalau you terperangkap. Sorry to say, majikan paling sukalah kalau you terperangkap, sebab dia tahu you boleh buat kerja ni dan dia tak mau you lari. Bila you lari nanti dia masalah, so dia suka you terperangkap. Tapi you yang ada you punya own dream, you ada you punya own goal, you ada you punya own impian, bukan impian majikan tu. Kenapa kita tak mau fikir di luar kotak kita? Tak berani nak buat tindakan, sebab kita ingat, kita percaya bahawa dunia ini semua macam inilah rupa dunia. Rupanya kita duduk di bawah tempurung, macam katak di bawah tempurung. Hari ini memang coach akan bagi yang memang sentap. Pasal apa? Kadang-kadang kalau layan perasaan korang semua ni, semualah coach, ini ialah coach, ini ialah coach pun dengar, ialah faham. Ialah faham korang semua tak berjaya. No, you got to get out. Ambil telur tu, pecahkan telur tu. Get out. Kalau tidak duduk dalam telur tu, tak anak ayam tu. Macam mana dia nak keluar dari telur tu? Ingat mak dia tolong. Tak, dia yang kena dari dalam, betul tak? Dari dalam dia kena keluar, dan dia ni tak pernah bergerak. Anak ayam ni tak pernah bergerak, dia duduk elok saja. Dia punya nutrien pun dalam telur tu, telur kuning tu kan, menjadi dia punya pemakanan. Dia memang happy dalam telur tu. Tetapi at one time dia kena buat decision. Dia kena keluar juga. Dan bila dia keluar, anak ayam tu bila dia keluar, dah mula kena cari makan sendiri. Dia kena berusaha sendiri. Ini lumrah. Kan? Kita pun dalam kandungan mak kita dulu 9 bulan, kita pun happy dalam tu kan, semua ada saja. Tapi bila kita keluar, bernapas dah kena buat bernapas sendiri. Okey, dah kena berak sendiri. Macam-macam kita kena buat sendiri. Telan makan, kena minum sendiri susu. Okey, tak boleh, tak berhenti nak isap susu tu, kena belajar. Macam-macam kita kena lalui. Terkeluar daripada zon keselesaan. So, mencari solution. A problem is always a problem. Allah dah jadikan, create dunia ni, bumi ni, mesti ada masalah. Tapi, are we a complainer? Kita jenis yang suka complain, ataupun kita jenis orang yang suka cari solution? So, this is
This is something. Dalam turun berat badan sama juga. Kita boleh jadi komplain, coach, stress, tak ada masa nak ni, tak ada masa nak ni. Yalah, kau boleh claim. Yalah. Kita pun kesian. Macam Piramli cakap, kesian. Tapi sampai mana? Sampai bila kita boleh kesian? You yang kena bangun sendiri. You yang kena berdiri sendiri. I cannot help you. You have to do it yourself. Okay? Find that solution. You don't have makanan yang sihat, plan, schedulekan masa tu, arrange the time, duduk betul-betul, fikir. Fail sekali, tak apa, buat lagi. Fail 2 kali, tak apa, buat lagi. Fail 3 kali, tak apa, buat lagi. Ada seorang yang pernah nasihat coach dulu, waktu coach dalam keadaan yang bukan senang juga, waktu mula-mula perniagaan. Dia kata apa? Jangan pandang kiri, jangan pandang kanan, terus saja. Wallah, it's so inspiring. That small little word is so inspiring. Sebab apa dia kata? It is very positive to me, because dia tahu yang kita lalui kepayahan dalam perniagaan waktu tu, dan dia orang yang berjaya, dan dia nasihat macam tu. Apalagi satu kata-kata semangat daripada orang yang dah berjaya, yang memberi rangsangan kepada coach sendiri untuk terus. Jangan pandang kiri, jangan pandang kanan, terus saja. Make it happen. Don't complain. Okay? Put the complaint di bawah kapet. Tak, jangan di bawah kapet. Nanti you buka kapet, nanti ada lagi. Buang complaint tu jauh-jauh. Make it far. Okay? Be among orang successful people. Macam selalu dengar coach cakap ni, supaya memberikan semangat you berjaya. You boleh buat. Jangan kata you tak boleh buat. You boleh buat. Allah dah jadikan kejayaan itu adalah untuk semua. Tapi, do you believe you can berjaya? So all this, after all this, of course satu perkara yang sangat-sangat important bila kita sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan Allah. Jadi sama-sama banyaklah doa. Ini antara sifat orang berjaya. Tak kiralah agama apa you, kan? Bila orang kata spiritual strength, kan? Kalau kita tengok, kan, apa dia? Physical knowledge, spiritual is very very important. Ada dalam badan kita ni, ada satu perkara, bukan benda ke apa ke yang dipanggil roh. Roh ni yang sesuatu benda yang kita tak faham. Sebab dalam Al-Quran pun dia bercakap, mereka bertanya kamu tentang roh. Roh itu Allah yang tahu, Allah yang punya. Hal roh ni Allah yang punya. Tetapi Allah ajar Nabi SAW cara-cara dia berdoa, zikir. Ini adalah untuk kekuatan roh. Baca Quran, ini adalah makanan roh. Sebab kita kalau sebenarnya roh kita, spiritual kita lemah, maka kita rasa kecewa, rasa cepat down. Kita tak ada Allah Ta'ala, kita tak rasa bahawa ini semua daripada susunan Allah. Kalau kita cakap subhanallah, Allah itu perfect. It is perfect, Allah punya aturan perfect. Dan kalau kita percaya bahawa semua ini adalah urusan susunan Allah Ta'ala, kita tidak pernah akan rasa risau. Sebab we are in Allah's plan. Kita dalam perancangan Allah. This is what I am in Allah's plan. Dan Allah tidak pernah menganiaya hamba dia. Dan bila kita ada keyakinan seperti itu, dan kita, Allah cakap mereka bertanya kamu tentang aku, kan, dalam Al-Baqarah, kan, aku ni dekat. Allah cakap aku ni dekat, aku memperkenankan doa orang yang berdoa, maka hendaklah mereka mengikut perintahku. Kata apa? Kehendakku. Jadi aku memperkenankan doa orang yang berdoa. Jadi you dah ada all the tools, you excited, you ada sifat rajin belajar, you bersedia nak luangkan masa, and you tahu you tak akan give up, you akan buat sampai you berjaya, dan you are orang yang akan mencari solution. Dan what else is the most, ialah doa kita. Dan doa is a very powerful thing yang ada Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bukan saja manusia. Daripada Nabi Ibrahim sendiri selalu berdoa, dan doa-doa Nabi Ibrahim itu selalu disebut dalam Al-Quran. Doa Nabi Adam, okay? Banyak lagi doa-doa Nabi Yunus, yang ketika Nabi Yunus tu
bukan doa Nabi Yunus dalam ikan paus, okey, doa Nabi Ayub yang ketika Nabi Ayub mula-mula dia kaya, lepas tu semua hilang, dia sakit, dan sampai satu ketika dia tak boleh nak sujud dah, kemudian dia merintih dalam bentuk doa, dan Allah mengembalikan semua kesihatan dia, harta dan dia, anak-anak dia semula. It's very powerful doa. Jadi kita ada dah semua sifat-sifat nak berjaya ni. Kita dah ada dah. Tinggal lagi you kena checklist lah. Dalam 6 checklist ni, you selalu checklist. Adakah aku mempunyai sifat-sifat ni? Keep on making that. Okay. Waalaikumsalam Tasnim, Mastura. Kalau baru masuk, Coach rasa Coach hari ni sangat-sangat bersemangat. Tak tahu, wallahualam, tak tahulah yang bagi mereka yang ada ke tidak daripada siapa yang ada daripada awal tadi. Okey, ada yang ada daripada awal tadi. Bagi mereka yang ada daripada awal tadi, betul kan coach ni betul-betul bersemangat nak memberikan you all semua yang terbaik dan terpulang. Itu antara satu lagi sifat yang berjaya lah orang-orang yang bila dia mendapat sesuatu ni, adakah dia menghargai ke tidak sesuatu perkara yang boleh membantu mereka untuk berubah, pun satu juga. Okey. So, coach membuka tadi, kata buka persoalan. Coach dah habis dah all my 6 points. Tapi you all pun tak ada soalan, tak apa. Kalau tak ada soalan, kita dah masuk dah minit yang ke-36. InsyaAllah kalau sekiranya begitu, coach akan habiskan live ini, dan semoga apa yang you all dapat boleh dimanfaatkan, dan you berjaya satu hari nanti. You ingat, bukanlah coach nak minta sebut nama, tetapi you ingat sampaikanlah apa yang you dapat ini kepada orang lain. Okay, sampaikanlah. Make sure you berjaya dulu. Jangan nak sampaikan suka hati sampaikan, jangan. Berjaya dulu. Amalkan, berjaya. Sukses ni tak kira lah. Bukan dari segi ada duit sukses. Okay, you are healthy pun sukses juga. Katalah you sekarang orang yang mempunyai masalah berat badan, masalah penyakit, dan banyak pelbagai, tapi you tahu bila you turunkan you punya 20 kilo, insya-Allah penyakit you akan bukan selesai, berkurangan kan. Jadi teruskan saja, dan bila you dah capai macam itu, sampai kepada orang, bantu orang lain juga. Ini adalah sifat manusia yang berjaya lagi satu ni. Dia akan membantu orang lain berjaya juga. Okay, so yes, ni dayang semua dayang. DG ni pun dayang juga. Okay, semangat, terima kasih. Semua panggil uncle ya. Yes, uncle. Okay. Di sini coach, kita panggil coach Alan Asria. Ada bahagian ni orang panggil kita uncle. Jadi tahulah sekali siapa yang panggil uncle ni, kita tahu dari mana dia. Okay, thank you very much. Tolong share, like, dan sampaikan kepada orang yang you all rasa you sayang, dan nak share untuk mereka sama-sama you all berjaya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang benar daripada Allah, yang silap itu adalah kelemahan coach. Thank you very much semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.